Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, hari ini kita akan sambung matematik tingkatan 1, bab 6, persamaan linear bahagian yang ketiga. Cikgu harap semua anak-anak belajar semangat untuk belajar matematik hari ini. Okey, untuk bahagian yang ketiga, 6.3, persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Apa yang mesti kita tahu ialah, dua persamaan ialah persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah jika kedua-dua persamaan itu adalah persamaan linear. Syarat dia kedua-dua persamaan itu adalah persamaan linear dan dia mempunyai dua pemboleh ubah yang sama. Maksudnya dua pemboleh ubah yang sama, maksudnya contoh M tambah 2N sama dengan 8. Ini adalah persamaan linear. M tolak 2N sama dengan 4 katakanlah. Tengok ni ada dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia M, N. Dan kedua-dua persamaan linear ini, kedua-duanya pemboleh ubah yang samalah, M, M, N, N. Kalau dia pemboleh ubah yang berbeza, kita tak boleh selesaikan persamaan linear serentak ni. Mari kita tengok contoh soalan. Soalan A, selesaikan persamaan linear serentak yang berikut dengan kaedah penggantian. Sekarang kita nak ajar, cikgu nak ajar kaedah penggantian. Kaedah penggantian. Soalan dia. Tengok soalan dia. X tolak 2Y sama dengan 5. 3X tambah 2Y sama dengan negatif 1. Kita tengok. Dia punya pemboleh ubah dia ada dua pemboleh ubah, X dan Y. Jadi kita boleh selesaikan persamaan linear serentak ini. Step pertama yang kita nak buat ialah kita labelkan ataupun namakan persamaan linear. Yang pertama, X tolak 2Y sama dengan 5 ni sebagai persamaan 1. 3X tambah 2Y 3X tambah 2Y sama dengan negatif 1 sebagai persamaan yang kedua. Bila dah siap, apa yang nak kita buat ialah kita ambil daripada persamaan 1. Daripada persamaan 1, ini kita akan bentuk persamaan yang ketiga. Caranya ialah kita akan jadikan X sebagai perkara rumus. Jadi X tolak 2Y sama dengan 5 ni. Kita nak tinggalkan X ni. Jadi kita X sama dengan negatif 2Y kita akan bawa segi sebelah sini. Dia akan jadi 5 tambah 2Y. Ini kita namakan sebagai persamaan yang ketiga. Ini adalah persamaan yang ketiga. Kita labelkan sebagai persamaan yang ketiga. Sekarang dah siap. Seterusnya kita akan gantikan 3 dalam persamaan kedua. Maksudnya bila kita nampak X, kita akan gantikan sebagai 5 tambah 2Y. Gantikan 3 ni dalam persamaan 2. Apa persamaan 2? Ini persamaan 2 kita, 3X tambah 2Y sama dengan negatif 1. Jadi bila kita nampak X, kita akan gantikan sebagai 5 tambah 2Y. Tengok macam mana saya gantikan. 3 tetap sama, X saja kita gantikan sebagai 5 tambah 2Y. Yang belakang ni kita perlu salin sahaja sebab dia sama je. Tambah 2Y sama dengan 1. Sampai sini, apa yang perlu kita buat ialah kita akan pecahkan kurungan. Maksudnya kita akan darab ni masuklah. 3 darab 5 kita akan dapat 15. Tambah 3 darab 2, 6Y. Yang belakang ni kita salin je. Tambah 2Y sama dengan 1. Apa yang sama kita akan selesaikan. Contoh kita tengok sini. 6Y dengan 2Y. So kita boleh selesaikan. Kita akan dapat 15
tambah 8Y sama dengan 1. Okey, jadi apa lagi yang kita boleh selesaikan ialah 15 ni kita boleh bawa pergi sini. Seberang sini dia akan jadi 8Y sama dengan 1 tolak 15. Okey, yang ini boleh selesaikan. 1 tolak 15 dia akan jadi 8Y sama dengan negatif 14. 1 tolak 15 negatif 14 lah. Okey, Y sama dengan negatif 14 bahagi 8. Jadi Y sama dengan negatif 2. Okey, macam mana? Saya tengok. Okey, 8 ni bila kita bawa seberang sini, 8 ni maksudnya 8 Y ni sama dengan 8 darab Y. Jadi operasi dia darab. Bila bawa seberang sini dia akan jadi bahagi. Jadi negatif 14 bahagi 8 Y sama dengan negatif 2. Okey. Seterusnya, sekarang gantikan Y sama dengan negatif 2 dalam persamaan 3. Okey, apa persamaan 3 kita? Tengok ni persamaan 3. X sama dengan 5 tambah 2Y. Jadi sekarang ni saya nak gantikan Y sama dengan negatif 2. Jadi bila saya jumpa Y, saya akan gantikan sebagai negatif 2. Jadi X sama dengan 5 tambah 2. Kalau saya jumpa Y, saya gantikan dengan negatif 2. Okey, jadi X sama dengan 5 tambah 4. Okey, tambah 4 ni negatif 4 sini. Negatif 4. Okey, sebab tambah dengan negatif 2 darab 2 dapat negatif 4. Okey, jumpa dengan positif sini dapat negatif lah. Okey, saya tulis balik supaya awak boleh nampak. Okey, 5 tambah, okey, kat sini negatif 4. Okey, kalau awak selesaikan dia aku dapat X sama dengan 5 tolak 4 lah. Okey, so sama dengan X sama dengan negatif, X sama dengan 1. X sama dengan 1. Okey, jadi maka Y sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 1. Okey, ini jawapan dia. Okey, cuba fahamkan macam mana saya buat. Dan kita akan tengok soalan yang berikutnya. Okey, ini soalan yang berikutnya. M tambah 2N sama dengan 8. M tolak 2N sama dengan negatif 4. Apa yang perlu kita buat ialah kita akan labelkan dulu. Ni persamaan 1. Yang ni persamaan 2. Okey, daripada persamaan 1 kita akan bentuk persamaan yang ketiga lah. Okey, persamaan 1 kita apa? M tambah 2N sama dengan 8 kan. Jadi kita akan jadikan M sebagai perkara rumus. Jadi positif 2N ni kita akan bawa seberang sini. Dia akan jadi negatif. Dia akan jadi M sama dengan 8 tolak 2N. Okey, 8 tolak 2N. Ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, so kita labelkan ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, seterusnya masukkan 3 persamaan 3 ni dalam persamaan yang kedua. Okey, step dia masukkan ataupun gantikan 3 dalam 2. Maksudnya bila kita nampak M, kita akan gantikan sebagai 8 tolak 2N. Okey, persamaan yang kedua kita adalah M tolak 2N sama dengan negatif 4. Jadi kalau saya nampak M, saya akan gantikan dengan 8 tolak 2N. Okey, so jadi M saya ni saya akan gantikan 8 tolak 2N. Yang belakang ni saya akan tulis saja, salin saja negatif 4. Okey, sekarang saya boleh selesaikan mana yang sama. Okey, yang ini sama kan. Okey, jadi
8 tolak 4N sama dengan negatif 4. Okey, sebab negatif 2N tolak 2N sama dengan negatif 4N. Okey. Sekarang yang mana kita boleh selesaikan? Okey, kita tengok 8. 8 kita akan bawa pergi seberang sini. Jadi yang lain kita akan salin 4N sama dengan negatif 4 tolak 8. Sebab apa? 8 ni positif. Bawa sini jadi negatif. Negatif 4N sama dengan negatif 12. Okey. Jadi negatif 4N bawa seberang sini. Kita akan jadi N sama dengan negatif 12 bahagi negatif 4. Di N sama dengan 3. Okey. Macam saya terang sebelum ni, bahawa negatif 4N ini maksudnya negatif 4 darab N. Jadi bila kita bawa seberang sini, dia akan jadi bahagi. Okey, sekarang N sama dengan 3. Okey, saya akan gantikan N sama dengan 3 dalam persamaan 3. Okey, persamaan 3 saya apa? M sama dengan 8 tolak 2N. Ini persamaan 3. Jadi, bila saya nampak N, saya akan gantikan dengan 3. Okey, jadi M sama dengan 8 tolak 2 gantikan dengan 3. Okey, saya akan selesaikan M saya 8 tolak 6. M sama dengan 2. Maka okey, N sama dengan 3 dan M sama dengan 2. Okey, ini jawapannya. Mudah sahaja. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, yang ini apa perkara pertama nak kena buat? Labelkan. Kita akan labelkan. Ya, ini persamaan 1. Yang ini adalah persamaan 2. Okey, daripada persamaan 1 kita akan bentuk persamaan yang ketiga. Jadi persamaan 1 kita ialah X tolak 4Y sama dengan 6. Kita akan jadikan X sebagai perkara rumus. Yang ini kita akan bawa seberang sini. Dia akan jadi X sama dengan 6 tambah 4Y. Okey, ini adalah persamaan yang ketiga. Labelkan dia. Okey, jadi masukkan ataupun gantikan 3 dalam 2. Gantikan 3 dalam 2. Okey, so persamaan kedua saya 3X tambah 2Y sama dengan 4. Jadi bermakna kalau saya nampak X, saya akan gantikan dengan 6 tambah 4Y. Okey, saya gantikan kat sini. Okey, so kalau saya nampak X, saya akan gantikan dengan 6 tambah 4Y. Okey, selain daripada itu, saya salin saja. Tambah 2Y sama dengan 4. Okey, saya dah gantikan dia. Okey, sebab bila saya nampak X, saya akan gantikan dengan 6 tambah 4Y. Sekarang, okey, macam kita buat mula-mula tadi, kita akan pecahkan kurungan ni. Kita akan darab dia. 3 darab 6 akan jadi 18. Tambah 3 darab 4 akan jadi 12Y. Yang ini kita perlu salin sahaja. Okey, dah siap. Kita akan selesaikan. Mana yang boleh selesai? Yang ni. Kita boleh selesaikan yang ni. Jadi yang lain kita bersalin je lah. 18 tambah 14Y sama dengan 4. Okey, jadi seterusnya 18 kita bawa pergi seberang sini. Okey, 14Y kita salin sama dengan 4. Sini positif, bawa sini jadikan jadi negatif lah. 18. Okey, jadi selesaikan dulu. 14Y sama dengan 4 tolak 18 akan jadi negatif 14. Okey, Y sama dengan negatif 14 bahagi 14.
Macam mana cikgu negatif 14 bagi 14 ni? Tengok ni. 14y ini maksudnya 14 darab y. Jadi 14 ni operasi didarab, saya bawa seberang sini dia akan jadi bahagi. Jadi negatif 14 bahagi 14. Jadi y saya, y sama dengan negatif 1. Okey, sekarang saya akan masukkan y sama dengan negatif 1 dalam persamaan. Persamaan mana? 1 ke 2 ke 3? Ya, pandai. Dalam persamaan 3. Okey, dalam persamaan 3. Jadi persamaan 3 saya ialah x sama dengan 6 tambah 4y. Jadi kalau saya nampak y, saya akan gantikan dengan negatif 1. Jadi yang lain salin je. X sama dengan 6 tambah 4y. Tadi kita gantikan dengan negatif 1. Jadi kita akan selesaikan 6 tambah 4 darab negatif 1, negatif 4. Okey. Jadi ini selesaikan. X sama dengan 6 tolak 4. Jadi x sama dengan 2. Maka x sama dengan 2 dan y sama dengan negatif 1. Okey, ini jawapan dia lah. Okey, mudah saja. Saya harap anak-anak cuba fahamkan dan buat. Okey. Soalan yang terakhir, contoh yang terakhir. Okey, kita buat sama-sama. Apa nak buat? Pertama kita akan labelkan dulu. Ini persamaan pertama, yang ini adalah persamaan yang kedua. Okey, daripada persamaan 1 ni kita akan bentukkan persamaan yang ketiga. Okey, macam mana? Kita tulis dulu persamaan 1, A tambah 2B sama dengan 9. Kita nak tinggalkan A, kita nak jadikan A sebagai perkara rumus. Yang belakang ni, positif 2B kita akan bawa seberang sini, dia akan jadi negatif ya. Jadi A sama dengan 9 tolak 2B. Kenapa tolak? Ni positif, bawa sini dia akan jadi negatif. Okey. Jadi A sama dengan 9 tolak 2B. Ini adalah persamaan yang ketiga. Okey. Kemudian dah masukkan ataupun gantikan gantikan persamaan 3 dalam persamaan yang kedua. Jadi persamaan yang kedua kita adalah 4A tolak 2B sama dengan 21. Saya akan gantikan persamaan 3 dalam persamaan 2. Maksudnya bila saya nampak A, saya akan gantikan dengan 9 tolak 2B. Jadi 4A ni saya akan ganti dengan 9 tolak 2B. Okey, yang belakang ni sama saja, cuma salin je. 2B sama dengan 21. Okey, sekarang kita selesaikan. Okey, kalau nak selesaikan kita akan pecahkan kurungan, darab masuk dia. 4 darab 9 36. 4 darab negatif 2B, kita akan dapat 8B. Okey, yang ini salin saja, negatif 2B sama dengan 21. Okey, mudah saja. Bila dah sampai sini, apa yang perlu kita buat ialah kita akan cari yang sama. Mana yang sama? Oh, kita ada ni yang sama ni. Kita boleh selesaikan yang ni dulu. Jadi 36 tolak 8B tolak 2B, dia akan jadi 10B. Okey. Sama dengan 21. Okey, yang ni apa pula nak buat? Okey. Kita akan bawa 36 pergi seberang sini untuk selesaikan. Jadi kat sini, okey, negatif 10B sama dengan 21 tolak 36. Kenapa 21 tolak 36? 36 ini positif. Bila bawa seberang sini ataupun sebelah sini, kita akan jadi negatif. Okey. Jadi 10B sama dengan negatif 15. 21 tolak 36 adalah negatif 15. Okey, jadi kita nak dapat B sekarang. B sama dengan negatif 15 bahagi negatif 10. Okey, kenapa? Kita tengok
Ni sini. Negatif 10B sama dengan negatif 10 darab B. Jadi sini operasi dia darab. Bawa sini dia akan jadi bahagilah. Sebab tu negatif 15 bahagi negatif 10. Okey. Ni saya dah terang banyak kali. Jadi B sama dengan 3/2. Okey, sebab negatif-negatif dia akan jadi positif 3/2. Jadi B sama dengan 3/2. Okey. Jadi sekarang masukkan ataupun gantikan. Okey, gantikan. Mana-mana lah perkataan yang boleh awak guna. Gantikan B sama dengan 3/2 dalam persamaan. Ya, pandai persamaan ketiga. Okey, so persamaan ketiga kita ialah A sama dengan 9 tolak 2B. Jadi gantikan A sama dengan 9 tolak 2B. Kita ganti dengan 3/2. Tekan je kalkulator nanti. Kita akan dapat A 9 tolak 3. Jadi A sama dengan 6. Okey, maka B sama dengan 3/2 dan A sama dengan 6. Okey. So mudah sahaja sebenarnya kalau awak faham cara untuk selesaikan persamaan linear serentak, okey, dalam dua pemboleh ubah. Okey, cikgu harap anda cuba fahamkan jalan kerja yang cikgu tunjuk dan cuba buat. Okey, akhir sekali saya tinggalkan awak dengan satu kata motivasi. Jangan pernah takut untuk gagal, tapi takutlah jika tidak mahu mencuba dan berusaha. Maksudnya, jangan takut untuk kita cuba sesuatu benda yang baru. Macam hari ni awak belajar sesuatu benda yang baru. Okey, cuba buat. Okey, tapi takutlah jika tak mau cuba. Maksudnya bila awak tengok soalan tu, alamak susahnya, tak nak cuba. Tak boleh. Jadi awak kena cuba. Okey, orang yang berusaha pasti akan berjaya. Okey, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.